Salam guys, Muaz Malik di sini dan pada hari ini kita nak bercerita berkenaan dengan Pixel 7a. Tapi sebelum aku nak sembang dengan lebih banyak lagi, aku kena buat sedikit disclaimer lah. Yang mana aku rasa korang pun tahulah yang mana aku ni memang kira hardcore fan lah Pixel lah kan. Basically semua tahulah macam sekarang ni pun aku menggunakan Pixel 7 Pro sebagai aku punya daily driver kan. So dalam video ni maybe ada kemungkinan lah yang aku akan ada sedikit bias lah kan bila bercerita berkenaan dengan smartphone ni. Tapi walau macam mana pun aku akan cuba sedaya upaya aku untuk be neutral lah kan. So tak adalah nampak obvious sangat kan. Mana yang elok aku puji, yang mana yang tak elok aku akan tegur. Baik, jadi Pixel 7a ni Pixel 7a ni memang adalah merupakan sebuah smartphone yang terbaik lah yang korang boleh dapatkan tahun ni. Nampak tak? Tak sampai berapa saat kan dia dah mula dah perangai dia. Tapi apa yang aku cerita ni memang ada sebab dia lah kan. Memang aku merasakan yang mana sangat berbaloi kalau korang angkat Pixel 7a untuk tahun 2023 ni. Sebab kalau nak bandingkan dengan Pixel 6a dulu, Pixel 7a ni memang ada upgrade dia. Dan kalau nak bandingkan dengan Pixel 7 dan 7 Pro, Pixel 7a ni pun tak jauh sangat beza dia. Dan yang paling penting sekali, harga jualan dia lah. So harga jualan dia memang agak mampu milik. Jadi berapa harga jualan dia? Untuk pasaran Malaysia ni, malang sekali Pixel, Google dia tak masukkan Pixel ni secara official lah. Jadi kalau korang nak beli, korang kena beli pada third party lah kan, penjual yang ketiga. Dan untuk pihak ketiga ni, macam biasalah, harga memang dia variable lah. Dia akan ikut pada penjual masing-masing tu. Tapi kalau korang tanya aku kat mana aku angkat Pixel 7a ni, aku dapatkan daripada DTech Gadget. Yang mana dekat DTech Gadget ni, dia jual ada dua variant lah yang korang boleh pilih kan, sama ada Japan set ataupun US set. Untuk Japan set harga dia RM2,299 dan untuk US set RM2,499. So dia punya storage dia sama, semua 128GB. Kalau korang berminat untuk beli, memang aku akan letakkan link pembelian dekat dalam description box di bawah dah. Dan aku pun dah bercakap dengan DTech, boleh tak kalau bagi diskaun. Dan suka cerita untuk dimaklumkan, DTech dia akan bagi RM100 diskaun lah untuk Japan set tu. Kalau korang beli online, gunakan kod yang aku letak kat bawah tu, korang akan dapat beli pada tanda harga jualan RM2,199 saja. 50 yang terawal je. Siapa cepat dia dapat. Dan yang bestnya kalau korang beli dengan DTech Gadget ni, ada banyak yang DTech belanja lah yang dibagi lah. Kalau korang beli je, selain daripada korang dapat phone, korang juga akan dapat adapter pengejasan 20W PD fast charger. Sebab yalah, kalau korang beli Pixel punya phone dalam kotak, mana ada dibagi adapter pengejasan. So ni kira bonus lah kan. Kemudian dia ada juga bagi screen protector, dia bagi casing percuma. So bila beli tu tak payah nak pening kepala lah. Semua benda korang akan dapat. Jadi macam aku cakap tadi, kalau korang berminat untuk beli, aku akan letakkan link untuk pembelian tu dekat dalam description box di bawah. Okay? Jadi masa mula-mula aku dapat Pixel 7a ni dekat tangan aku, sebenarnya aku memang agak skeptical jugalah kan. Sebab yalah, harga dia pun boleh kategori harga mid range kan. Takkanlah dia boleh lawan dengan Pixel 7 Pro. Aku beli Pixel 7 Pro ni mahal kot. Tapi itulah, memang masa mula-mula aku dapat Pixel 7a ni, aku ada sedikit macam negative thought lah kan. Bila aku dapat tu, aku buka dari dalam kotak, bila aku turn on, aku rasa macam bapak lah kan. Dia punya bezel memang agak tebal lah dekat bahagian depan ni. Sebab yalah, sebelum ni pun aku banyak pakai phone flagship. Phone flagship semua dia punya bezel semua nipis nak mampus kan. So bila pakai smartphone ni, dia terasa lah dia punya ketebalan dia tu. Tapi sama juga macam kebanyakan smartphone mid-range lain, bila aku dah pakai as daily driver aku, hari-hari tengok, dia dah tak perasan dah dia punya bezel dia tu. Dan kemudian satu juga benda yang aku perasan pada bahagian belakang ni, nampak macam kaca, tapi dia bukan kaca, dia plastik sebenarnya. Tapi plastik dia plastik yang nampak premium lah. Dan dia punya untuk kamera visor dia ni pun sama juga macam Pixel 7 Pro. Dia jenis matte, tapi aku rasa matte dia ni adalah lebih kukuh lah kalau nak dibandingkan dengan 7 Pro aku ni. Memang dah calar teruk dah. Itu yang aku pakai di brand skin ni. Dan video ni bukan ditaja oleh di brand aku beli just untuk kepuasan diri je. Dan satu lagi benda yang aku paling macam masa mula-mula dapat tu, aku macam tak boleh nak terima bila gunakan Pixel 7 Pro ni adalah screen dia. So masa mula-mula tu, bila aku turn on, aku scroll semua, aku macam pelik kan. Ish, apa teruk sangat 90Hz dia kan. So dia tak rasa semua kan. Aku dah datang daripada 120Hz, tiba-tiba pakai 90Hz, aku rasa macam ish, apa asal macam jitter sangat. Tapi lepas aku pergi ke setting, aku tengok dia punya refresh rate dia, rupanya by default dia orang letak pada 60 fps je, 60Hz. So kalau korang nak gunakan 90Hz
first tu korang kena manually pergi ke setting display and aktifkan lah. Dan bila dah aku dah aktifkan 90Hz display tu, overall aku rasa memang best lah. Aku rasa macam ada kemungkinan yang aku tak boleh nak terima 90Hz tu, tapi bila aku dah pakai pada Pixel 7a ni, tak ada masalah. Memang dia rasa smooth. Dan alang dah bercakap berkenaan dengan screen dia ni, overall screen dia, size dia memang just nice. Dia 6.1 inch Full HD Plus kan, 90Hz display. Dan dia kemudian ada screen dia pun jenis OLED kan. Cuma dia punya OLED dia ni tak adalah setaraf macam screen flagship lah. So antaranya adalah dari segi dia punya viewing angle. So viewing angle dia bagi aku memang agak lemah sikit. So bila korang tilting tu, dia akan color shifting tu memang akan berlaku lah. Tapi satu benda yang aku boleh puji adalah dari segi dia punya brightness. So brightness dia memang tinggi gila. Dan brightness yang tinggi ni lah membuatkan aku tak rasa rindu pun nak gunakan smartphone flagship kan. Sebab yalah, kalau pergi outdoor pun aku nampak je apa yang aku nak baca kat screen dia ni. Dan kemudian pada screen dia ni juga terdapatnya in-display fingerprint scanner. Yang di mana aku boleh puji kedudukan dia memang tepat kan. Dia tak adalah bawah sangat, memang just nice. Dan kemudian dia punya unlock pun laju je kan. Tak ada masalah lah untuk aku gunakan. Dan kemudian kalau cerita berkenaan dengan overall build quality untuk Pixel 7a ni, bagi aku memang just nice lah. Dia tak adalah terlampau besar sangat kan. 61 inch ni dia sizing dia memang just nice. Dan kemudian dia ada rounded kan dekat bahagian bingkai ni. So bila aku pegang tu, walaupun aku pakai naked macam ni, tak rasa lah macam phone tu nak jatuh daripada tangan ke apa ke. Dia rasa secure kat tangan lah. So tu satu benda yang aku suka lah. Cuma kalau nak tanya aku apa perbezaan Pixel 7a ni dengan Pixel 7 ataupun 7 Pro, aku rasa ada dua kot. Pertama, dia punya dekat bahagian belakang ni dia tak ada mic belakang ni satu. So ya, itu satu benda yang dia tak ada. Ada kemudian dari segi dia punya visor ni pun dia tak sambung terus lah dengan body bingkai ni. Korang akan nampak dia macam ada gap lah, ada perpisahan lah dekat bahagian tepi tu. Dan lain-lain pasal dia punya overall look bahagian luaran ni, semua memang just nice lah. Terutama dia punya colour dia ni kan. Colour ni memang cantik gila lah. Warna macam biru-biru je ni kan. Aku memang suka lah. Aku rasa ini adalah colour yang paling cantik yang pernah Google keluarkan untuk Pixel lineup. Tapi itulah, kalau cerita banyak berkenaan dengan dia punya rekaan luaran ni pun tak ada function pun kan. Sebab apa yang penting sebenarnya pada Pixel ni adalah dia punya OS dia. Ada kemudian dia punya kamera dia lah. Dua benda ni lah yang akan membuatkan ramai orang tergila-gila nak gunakan Pixel. Jadi macam mana performance OS dengan dia punya kamera dia ni? Okey ke? Jawapan mudah. Memang okey gila. Memang okey sangat-sangat. Okey, kalau nak cerita, kita cerita berkenaan dengan kamera dululah. Aku nak korang cuba tengok kedua-dua gambar ni. Yang mana aku ambil menggunakan Pixel 7a dan gunakan Pixel 7 Pro. Korang tengok ada tak perbezaan yang korang nampak? Contohnya gambar ni. Ini gambar 1x. And then kemudian yang ini pula gambar ultra wide daripada kamera ultra wide. Kemudian yang ini pula 2x zoom daripada kedua-dua phone. Dan kemudian yang ini pula 5x zoom. Kalau untuk 5x zoom ni pada Pixel 7 Pro dia memang native lah sebab dia ada kamera 5x zoom tu. Tapi pada Pixel 7a ni dia hanya digital zoom saja. Tapi aku just letak ni just untuk comparison je lah. Dan gambar yang aku tunjuk ni adalah pada waktu siang. Now kita tengok pada waktu malam pula. Okay, kita mulakan dengan gambar yang pertama ni. Yang ini gambar 1x. And then kemudian gambar yang ini. Yang ini pun 1x juga. Lepas tu kita tengok gambar ultra wide pula. Dia punya sudut bukaan dia memang agak luas. Lepas tu gambar 2x. Lepas tu gambar 5x. Dan last kali adalah gambar portrait yang aku ambil pada jarak yang sama, pada waktu yang sama. Kedua-duanya lebih kurang sama lah, senang cerita. Jadi lepas korang tengok pada kedua-dua gambar ni, apa komen korang? Dia macam susah nak pilih kan. So basically Pixel 7a ni aku perasan kalau nak cerita dari segi gambar, hasil gambar dia tu memang tak jauh beza lah dengan model Pro. Tak kisahlah dari segi dia punya color temperature dia, kemudian dari segi dia punya nilai kontras dia, daripada segi dia punya sharpness dia, semua memang lebih kurang sama. Dan apa yang bestnya lagi, Pixel 7a ni dia dilengkapkan dengan kamera 64 megapiksel, kamera utama dia. Tapi yalah, yang ni aku nak kena cerita lah. Untuk Pixel ni kita tak boleh panggil dia 64 megapiksel. Even sama juga dengan 7 Pro, kita tak boleh panggil dia 50 megapiksel. Sebab korang memang tak boleh ambil gambar menggunakan resolusi tu pun. Sebab Google dia menggunakan teknologi pixel binding. So pada Pixel 7 Pro ni dia datang dengan nilai 12 megapiksel dia punya kamera dia tu. And then kemudian untuk Pixel 7a nilai megapiksel dia sebenarnya adalah 13 megapiksel. So itu untuk kamera utama. Tapi apa yang menariknya pada Pixel 7a ni, bila korang ambil gambar yang 2x zoom, 2x kan, yang bestnya adalah dia akan menggunakan
menggunakan kamera 64 megapiksel tu, and then kemudian dia akan crop daripada 64 megapiksel tu. So meaning dekat sini berbeza dengan Pixel 6a yang mana bila dia crop tu dia memang digital crop lah kan. So dia akan buat extra sharpening tu semua. Pada Pixel 7a ni tak, dia akan crop daripada 64 megapiksel. So dari segi detail tu semua Google masih kekalkan semua benda tu. Dia tak ada over sharpen gambar tu ke apa ke. So bagi aku benda tu memang nice. Kecuali kalau korang pergi ke 5X lah. Bila dah pergi 5X tu memang agak barai lah dia punya gambar dia tu, sebab dah jauh sangat kan dia cropping kan. Tapi itulah untuk dia punya overall 1X, 2X, ultra wide overall memang okey. Aku memang suka gila gambar dia. Lepas tu kalau nak cerita berkenaan dengan feature yang ada pada kamera app Pixel 7a ni pula, yang dekat sini memang ada kekurangan sikit lah. Aku benda yang aku paling nampak ada dua lah kekurangan dia untuk gambar. Pertama, dia tak ada fungsi motion panning tu kan, yang macam kau nak gerak untuk fokus pada satu subjek, blurkan yang ke belakang, yang itu tak ada. Dan kemudian yang kedua, dia tak ada fungsi cinematic mode. Yang mana untuk dua-dua feature ni, yalah, aku pun untuk daily usage aku pun aku tak pernah guna. Cinematic mode dia 1080p and dia punya potongan pun tak berapa kemas, tak macam iPhone punya potongan. So aku memang tak guna. Dan kemudian untuk yang motion panning tu pun seriously aku pun tak pernah pakai kat Pixel 7 Pro aku. So maybe sebab tu lah kot kan, aku tak merindui pun bila aku gunakan Pixel 7a ni, aku tak rindu pun nak gunakan Pixel 7 Pro. Cuma kalau nak cerita berkenaan dengan benda yang aku rindu, aku rasa adalah lebih kepada bahagian video dia. Yang mana dekat video ni barulah boleh nampak lah perbezaan yang paling ketara. Antaranya adalah capability recording lah. Pada kamera Pixel 7a, korang hanya boleh record 4K 60fps pada kamera utama dia saja. Yang mana kalau dekat Pixel 7 Pro, korang boleh record 60fps 4K ni pada kesemua kamera yang ada kan. So itulah benda yang kalau aku rasa aku nak rindu pun lah. Which is aku memang agak pelik lah. Sebab kedua-dua smartphone ni dia menggunakan chip pemprosesan yang sama kan. Yang ini pun guna Tensor G2, yang ini pun guna Tensor G2. So supposedly dari segi dia punya kekuasaan dia tu should be memang boleh lah kan Pixel 7a ni gunakan 60fps 4K. So aku macam pelik sikit lah kat sini kenapa Google tak aktifkan benda tu. Maybe mungkin in future Google akan aktifkan benda ni, tapi by this time, pada tarikh ni korang tengok video ni, memang korang hanya boleh record 4K 60fps pada kamera utama dia saja. After that, kalau nak bercerita berkenaan dengan OS dia pula, yang ini memang best gila lah. Dah lah dia gunakan Tensor G2 and kemudian dia punya capacity RAM pun 8GB kan. So basically untuk day to day usage tu, korang memang akan rasa pengalaman yang sama. Memang seriously sama macam model yang Pro. Korang akan dapat kelajuan yang sama, performance grafik yang sama, bila main game pun panas juga memang sama. So basically dia memang performance dia tu memang one to one lah. Memang lebih kurang aku memang tak boleh nak bezakan pun. Even feature-features yang ada pada Pixel 7a ni pun sama juga macam yang ada pada Pixel 7 Pro kan. Contohnya macam fungsi now playing kan, dia boleh dengar lagu dekat background, lepas tu dia bagi tahu korang lagu apa. Benda ni fungsi secara offline. And then kemudian dia ada juga macam cinematic wallpaper, emoji wallpaper. Kemudian korang boleh buat customization dari segi warna untuk theme tu. Dia ada game mode, dia ada fungsi macam digital well-being tu. Dia juga ada fungsi macam live transcript kan. Bila korang buat recording, dia akan terus live transcript dalam bentuk teks. Semua benda tu memang korang akan dapat lah. Sama je macam apa yang ada pada Pixel 7 Pro ni. So basically kalau cerita dari segi OS tu, dia memang tak ada perbezaan antara kedua-dua smartphone ni. Kalau nak cerita beza tu, mostly adalah lebih kepada dia punya hardware. So apa perbezaan dia? Pertama, dia punya charging speed agak slow kan. So dia punya charging dia boleh terima 18 watt je. Pada Pixel 7 Pro, tak silap aku dia boleh pergi sampai 23 watt. So ada perbezaan sikit kat situ lah. Tapi berdasarkan pengalaman aku, kalau untuk charging tu kan, kedua-dua smartphone ni memang lama gila nak full charge lah. So basically untuk Pixel 7a ni, aduh, susah lah aku nak cakap benda ni, tapi aku kena cakap juga lah. Dia punya battery charging dia memang sucks. So basically kalau korang nak charge daripada 0 hingga 100%, dia akan ambil masa hampir nak dekat 2 jam lah. Memang lama gila lah. Dan kalau let's say lah korang ni adalah orang yang suka charge smartphone gunakan wireless charging, yang ni pun mungkin korang akan rasa macam turn off sikit lah. Sebab dia punya, walaupun dia ada fungsi wireless charging, dia punya pengecasan tu memang agak slow. Dia boleh terima 7.5 watt saja. Ada kemudian dari segi speaker pun, dia tak adalah berapa baik sangat kalau nak dibandingkan dengan Pixel 7 dengan 7 Pro. Dan dia punya battery life untuk kegunaan seharian dia pun kurang memuaskan jugalah.
lah. So basically macam aku selalu gunakan smartphone ni, aku boleh dapat screen on time dalam 5 hingga 6 jam. Not that untuk 5 hingga 6 jam tu aku tak main game tau. Dia just untuk kegunaan biasa, untuk kegunaan seharian. Aku rasa kalau main game kan, memang akan lagi teruk lah dia makan bateri. Tapi satu benda yang aku memang suka gila, yang mana selalunya brand-brand lain dia tak letak feature flagship ni pada smartphone mid range dia orang, adalah dia punya fungsi haptic feedback dia lah. So haptic feedback vibration pada Pixel 7a ni memang cun lah. Dia lebih kurang sama je rasa dia macam pada yang ada yang terdapat pada Pixel 7 Pro ni. Memang shock gila lah bila korang guna untuk typing kan. Bila korang navigate kat dalam UI tu dia akan ada vibration. So overall tak rasa. So aku kata bila aku gunakan Pixel 7a ni daripada day 1 waktu aku gunakan tu dalam seminggu lebih, kat 2 minggu dah, aku memang langsung tak rasa rindu pada Pixel 7 Pro, which is aku memang agak pelik lah. Sebab aku rasa kekurangan yang ada pada Pixel 7a ni, dia tak mengganggu kehidupan aku kan. Contohnya apa kekurangan dia? Dia punya charging speed ambil masa dekat 2 jam. Dekat Pixel 7 Pro pun nak dekat 2 jam juga. So aku tak rasa sangat dia punya perbezaan dia. Dan kemudian dari segi kamera, dia tak ada cinematic mode, dia tak ada fungsi tilting tu. Aku tak gunakan dua-dua feature tu. So aku tak kisah, aku tak rindukan pun Pixel 7 Pro. Dan kalau nak cerita dari segi battery performance pun, Pixel 7a dengan 7 Pro pun tak jauh beza pun kan. Yang ini SOT aku dapat 5 hingga 6 jam. Pixel 7 Pro pula aku dapat dalam 6 hingga 7 jam kan. So dia tak ada jauh sangat beza. So aku tak terasa sangat. In fact Pixel 7a ni, dia disebabkan dia punya design dia yang compact tu, dia buatkan aku rasa lagi sedap pegang smartphone ni dekat tangan aku. Pixel 7 Pro ni dia rasa besar sangat kan. Untuk Pixel 7 aku tak pastilah kan. Tapi ternyata Pixel 7a ni dengan footprint dia yang lebih kecil ni, dia rasa lebih macam mana lebih tegap lah bila aku pegang dekat tangan aku. Dia rasa grip memang cukup. Jadi persoalan dia sekarang, patut ke korang angkat Pixel 7a ni? Bagi aku untuk tanda harga RM2,299 macam yang dijual dekat DTech Gadget tu, aku rasa memang sangat berbaloi lah. Memang sangat-sangat berbaloi lah kalau nak dibandingkan dengan model 7 dan 7 Pro. Yes, dia memang ada kekurangan, tapi kekurangan dia tu bagi aku memang bukan big deal sangat lah. Korang akan dapat design yang nampak flagship, dan kemudian dari segi penggunaan chip pemprosesan, chip dia pun chip yang flagship, screen dia pun screen yang bagus, color reproduction semua memang cantik, terasa flagship juga. Dan kalau korang cerita mungkin dia ada kekurangan dekat kamera, performance kamera macam korang tengok tadi pun terasa macam flagship juga kan. So aku tak tahu, aku tak rasa yang mana Pixel 7a ni patut dipanggil sebagai smartphone mid-range. Sebab dia sebenarnya adalah smartphone flagship budget. Dia sepatutnya berada pada kategori flagship killer punya gang kan. Sebab memang dia flagship sebenarnya, dia bukan mid-range. Tapi itulah, itu pendapat aku lah kan. Aku memang aku memang cuba sedaya upaya untuk be neutral dalam video ni. Tapi kalau korang mungkin akan ada pendapat yang berbeza, ikut korang kan. Korang judge lah sendiri kan. Asal aku pula yang nak kena fikir. Jadi aku rasa sampai di sini saja video kita untuk hari ini. Macam biasa kalau korang nak beli Pixel 7a ni dekat DTech Gadget, aku akan letak link pembelian dekat dalam description box di bawah. 50 orang yang terawal akan dapat diskaun RM100 lah untuk Japan set, tak silap aku. So apa beza Japan set dengan US set? Beza dia satu je, bila silent ambil gambar dia ada bunyi. Tapi itulah, bunyi kamera dia pun bagi aku bukan big deal sangat lah. Kau dengar bunyi dia. Dia tak adalah macam annoying sangat kan. Walaupun korang silent, bila korang ambil gambar ada bunyi tu, dia tak ya, tapi aku faham lah, ada certain orang yang bila dia nak silent, dia memang nak silent betul-betul kan. So itu korang kena go for US set lah. Tapi macam aku nak jimat, so angkat Pixel 7a Japan set. Sama je. Okay, so melalut panjang dah. Maka kalau korang rasa video ni best, jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye.